Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah This wa ala meeting is being recorded. alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita, iaitu ini adalah siri terbaru kita selepas daripada kita menghabiskan siri kisah-kisah para nabi dan juga rasul yang telah berlangsung saya ingat beberapa bulan, dan alhamdulillah kita dah habis pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah pada minggu kali ini kita akan menyambung kuliah kita dengan satu tajuk yang mungkin agak sinonim dengan keadaan kita pada hari ini, yang mana dia juga merupakan salah satu daripada topik daripada karya buku saya yang terbaru, iaitu Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang baru sahaja diterbitkan pada Ramadan yang sudah. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk nak mengumpas tentang buku ini. Moga-moga insya-Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin sebahagian yang sudah memiliki buku ini dan sebahagian yang lain mungkin masih lagi belum memiliki buku ini. Dan insya-Allah jadi kita sama-sama cuba untuk nak mendapatkan manfaat kita bersama insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebut, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dan Allah kata, Allah jualah yang telah menciptakan kamu, Allah yang memberikan kepada kamu rezeki, dan kemudian Allah matikan kamu dan hidupkan kamu kembali. Ini semua adalah life kita, kehidupan kita, rutin kita. Allah lahirkan kita, sama ada kita ni dilahirkan dalam keadaan kaya ataupun miskin, tetapi Allah lahirkan, ciptakan kita di dunia ini dalam keadaan kita ni semua telah ditentukan rezeki kita. Kemudian Allah kata, Allah berikan kepada kita rezeki. Maksudnya apa jua bentuk rezeki, kita tak akan mampu untuk hidup di atas muka bumi Allah ini tanpa rezeki daripada Allah. Segala yang kita miliki, segala apa yang kita harungi, sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata Allah akan matikan kita. Maksudnya itulah kitaran hidup kita. Selepas kita dilahirkan, Allah beri rezeki kepada kita di dunia, dan kemudian kita akan mati. Kemudian Allah kata kita akan dihidupkan kembali, yakni kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Bila kita bercerita tentang rezeki, rezeki ni satu topik yang sentiasa orang akan berbicara tentang dia, kan. Dan kalau kita tengok topik yang berkaitan rezeki ni juga satu topik yang sangat evergreen. Kita akan tengok orang akan selalu akan bercerita tentang rezeki. Yang mana yang sudah dewasa, mereka akan selalu berfikir tentang rezeki. Dari yang muda sampai ke tua, kita akan always fikir tentang rezeki. Walaupun apa yang kita imagine dan kita bayangkan dalam kepala kita, rezeki ini macam mana rupa dia. Ada yang hanya memikirkan wang ringgit, ada yang memikirkan dengan skop yang lebih luas. Tetapi rezeki ini adalah satu topik yang menjadi bicara bagi manusia. Sebab tu kalau kita tengok di luar sana, kalau ada seminar-seminar yang dikaitkan dengan rezeki, maka kita akan tengok ramai orang yang akan hadir, ramai orang yang akan attend, sebab manusia ni sifat dia memang usaha untuk nak mencari rezeki. Fitrah manusia ni memang kalau boleh dia nak mengaut sebanyak mungkin rezeki yang ada. Ada manusia yang menghargai rezeki yang Allah kurniakan, ada pula yang kufur, ada yang malas nak berusaha, ada yang tamak, dan ada yang bakhil. Macam-macam lagi sifat manusia tentang rezeki ini. Tapi satu perkara yang kita tak akan boleh nafikan adalah manusia sememangnya sangat mendambakan rezeki. Selagi kita masih lagi hidup, selagi kita masih lagi bernafas, maka kita akan sentiasa untuk berurusan dengan rezeki. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, manusia ni dia akan berkhilaf dalam segala perkara kecuali rezeki dan ajal. Iaitu dalam rezeki dan ajal kita semua bersepakat bahawa tak ada yang boleh memberikan rezeki kita, tak ada yang telah menentukan ajal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebelakangan ini kan kita selalu dengar tentang ramai daripada masyarakat kita, kan. Kita pun rasa bimbang juga sama ada kita baru didedahkan dengan kes-kes begini ataupun sememangnya benda ini semakin menjadi satu trend. Kita tengok ramai daripada masyarakat pada hari ini yang sudah mula berputus harap, kan, berputus harap dari kehidupan mereka. Kenapa? Sebab rezeki mereka telah diuji. Kita tengok kes-kes bunuh diri,
yang meningkat saban hari. Dan tadi pun saya ada baca daripada satu Facebook seorang kawan yang menyaksikan di depan matanya percubaan seorang Melayu Islam yang cuba untuk nak membunuh diri. Ini sangat-sangat janggal kalau kita tengok, sebab jarang kita tengok orang Islam ataupun negara-negara Muslim yang banyak kes membunuh dirinya. Mungkin kerana musibah yang sedang melanda kita sekarang dengan lockdownnya yang agak lama, sekian lama, macam-macam kita tengok ramai daripada kita yang merasakan rezeki mereka ini telah terjejas. Maka Allah dah janji kepada kita, Allah dah cakap pada kita dah, kehidupan kita ni semua adalah ujian. Kan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita siapa daripada kalangan kita yang paling baik amalannya. Bila diuji, apa yang kita boleh lakukan. Dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan kita, kematian kita ni semua adalah ujian. Jadi kehidupan kita ni sememangnya betul-betul akan menguji kita, akan menguji keimanan kita, terutamanya dalam bab rezeki. Allah kata lagi dalam suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan Allah kata kami pasti akan menguji kamu. Minal khauf, perasaan yang takut, dan kita bimbang bila kita rasa ketidaktentuan rezeki kita bimbang perniagaan kita bimbang periuk nasi kita bimbang macam-macam perkara. Itu satu bentuk ujian. Wal ju', Allah akan uji kita dengan kelaparan. Dan bila kita kehilangan sumber pendapatan kita, dia akan menguji kita. Kita mungkin akan hidup dalam keadaan yang lapar. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah uji kita dengan kekurangan harta benda, dan Allah uji kita dengan kehilangan jiwa. Kan, mungkin orang-orang yang tersayang di sekeliling kita yang Allah tarik nyawa mereka, kita rasa sedih sangat. Itu memang ujian besar bagi kita. Wath thamarat, hasil kita. Dan ada ramai daripada orang yang berniaga yang mana perniagaan mereka sekarang ni benar-benar sedang diuji. Jadi Allah uji kita ni semua nak tengok kita siapa daripada kalangan hamba-Nya yang benar-benar bersabar. Wabashiris sabirin, Allah kata, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang Allah kata diuji dengan musibah, lalu mereka mengatakan inna lillah, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah nak uji kita, adakah bila kita susah, bila kita senang, kita ingat kepada Allah ataupun tidak. Ramai orang dia akan ingat pada Allah ketika dia senang. Tidak. Sebenarnya ramai orang ingat pada Allah ketika dia susah, dan ketika dia senang, dia lupa kepada Allah. Saya teringat dalam sekitar 2-3 minggu yang sudah, kan, ketika saya ada kebetulan bertemu dengan seorang, saya hadiahkan kepada dia buku. Dan saya hadiahkan 2 buku. Satu buku saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan paling sempurna pernah dilahirkan, dan saya hadiahkan dia juga buku Petua Rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah ini. Dia dapat buku tu, dia menangis. Kan, saya terkejut juga sebab tak jangka dia tiba-tiba menangis. Jadi dia pun cakap pada saya lah, dia kata, doktor, kalau doktor nak tahu saya sebab apa, bila saya tengok buku ni balik, dan saya teringat balik masa saya susah dulu. Dan masa saya susah dulu, saya selalu doa pada Allah, saya selalu solat, saya jaga. Dan sebab kita bila susah, kita ingat pada Allah, kita nak minta Allah rezeki dan sebagainya. Tapi sekarang bila Allah berikan saya kesenangan, bila Allah dah bagi saya rezeki, alhamdulillah, rezeki yang tidak putus-putus sekarang, saya lupa pada Allah. Saya dah lama tak solat, dia kata, doktor, saya dah lama tak solat. Dan saya kadang-kadang saya rasa tak penting pun solat, sebab saya rasa macam Allah bagi saya rezeki, kan? Dan sampai saya rasa macam saya tak perlu lagi bergantung pada Allah. Saya pergi kerja, Zuhur pun saya penat, saya tak solat, Asar pun saya tak solat, saya balik ke rumah, saya pun penat, saya pun kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Dah lama dah Ustaz, kata. Dah bertahun-tahun dah. Lepas tu dia menangis. Saya kata sabar, itu semua ujian Allah. Allah uji kita dalam keadaan yang senang dan juga keadaan yang dan susah. Saya sebutkan tentang ayat-ayat yang Allah kata,
fa ammal insanu idza mabtalahu, bila mana Allah manusia ni bila Allah uji dia, wa na'amahu, bila Allah berikan nikmat kepadanya, dia kata akraman, sesungguhnya Tuhan telah memuliakan aku. Tetapi bila Allah uji dia, faqadara rizqahu, yang mana Allah limitkan dia punya pemberian, maka dia rasa Allah telah menghinakan dia. Itulah manusia sifat dia. Bila kita ni susah kita ingat Allah, bila kita senang kita lupa pada Allah. Sebenarnya bab rezeki ni Allah betul-betul nak uji kita kan. Dan bukan semua orang akan terkena dengan ujian ini. Kita tak boleh lari. Dan alhamdulillah ada manusia Allah uji dengan kesenangan. Itu kita jangan ingat kita selamat. Itulah bab yang paling berat sekali. Bila orang kita Allah uji dengan kesenangan, Allah nak hitung kita dekat akhirat nanti dalam keadaan yang sangat banyak. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu orang miskin ni lah yang paling cepat masuk syurga. Sebab hisab dia tu ringan. Dekat mahsyar nanti hisab dia ringan. Tapi orang yang kaya, katakan dia ada berjuta-juta, Allah nak hisab setiap satu sen yang dia dapat, daripada mana sumber dia dan ke mana dia belanjakan, itu semua Allah akan kira. Sebab tu jangan kita ingat bila kita ada duit yang banyak, kita rasa kita boleh berbelanja sewenang-wenangnya di luar batasan kita secara membazir dan sebagainya. Kita ingat kita ada hak untuk nak membelanjakan itu semua. Sedangkan Allah dah bagi tahu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kan, kita ini tidak akan berganjak di hadapan Allah. Kaki kita tak akan berganjak di hadapan Allah, melainkan kita akan ditanya tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini berat sekali sebenarnya. 2 perkara ni mungkin kita semua ada kan. Yang pertama sekali Allah akan tanya kita tentang usia kita, apa yang kita dah habiskan. Dan kita Allah, kalau Allah bagi kita 50 tahun, 50 tahun ini berapa lama yang Allah bagi ni, apa yang kita telah habiskan. Masa muda kita, an syababihi fima ablah, masa muda kita ni apa yang kita lakukan. Sebab ramai daripada kita masa muda dia lupa pada Allah kan. Kita jahil masa kita muda. Kita lebih kepada nak berfoya-foya. Kita nak, masa tu kita nak cari rezeki kita. Mungkin kita cari dari cara yang haram. Mungkin kita nak bersenang, enjoy dan sebagainya. Masa muda kita ke mana kita kerjakan. Yang ketiga ni orang macam saya lah. An ilmihi fima amil, tentang ilmu yang dipelajarinya, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan. Berat. Dan kalau kata saya belajar ini, Allah akan tanya, apa yang kau belajar ni? Apa yang kau duk bagi kuliah, yang kau duk sampaikan ini? Kau buat tak? Kau amalkan tak? Kalau saya tak amalkan itu, dia punya balasan dia sangat-sangat berat. Itu wal'iyadzubillah, benda-benda yang saya kadang-kadang bila nak sampaikan satu-satu topik tu rasa berat kan. Kita rasa macam, ya Allah, kan aku ni betul ke aku cakap ni? Seolah-olah aku buat tak apa yang aku cakap ni? Banyak kekurangan tiba-tiba kita rasakan. Itu kadang-kadang membuatkan kita rasa berat untuk nak berkuliah, berat untuk nak berceramah, berat untuk nak sampaikan ilmu, sebab kita risau tentang nasib kita sebenarnya. Itu bukan satu benda yang mudah. Jangan ingat bila kita nak kongsikan ilmu ini satu benda yang suka saya rasa berat. Dan bila ada orang minta pada saya untuk kuliah kerana certain topik, itu sebenarnya first kali saya rasa macam Allahu Akbar, berat benda ni. Sebab kita takut semua apa yang kita ucapkan, even apa yang saya tengah cakap sekarang semua akan dihitung. Macam-macam akan dihitung, keikhlasan dia, daripada sudut amalan dan macam-macam itu semua. Itu yang ketiga Allah akan tanya. Yang keempat, orang-orang yang berharta. Orang yang berharta ni sedikit ke banyak Allah akan tanya daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Kalau kita dapat daripada sumber yang meragukan, daripada sumber yang haram, macam mana kita nak selamat? Kalau kita membelanjakan pula duit kita ni dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka kita tidak dapat hasanah, kebaikan. Tapi kalau kita membelanjakan di ke arah kebaikan, maka kita akan dapat ganjaran dan kebaikan. Kalau kita belanjakan dalam perkara-perkara yang membazir, rugilah kita. Kalau kita membelanjakan di jalan yang haram, macam mana kita nak lepas daripada hisab Allah? Sebab itu bab rezeki ini satu bab yang sangat berat sebenarnya. Lagi banyak kita nak, ramai orang dia kata tak apa Ustaz, saya nak collect banyak-banyak rezeki supaya nanti saya boleh bagi zakat banyak, saya boleh infak banyak, saya boleh sedekah banyak, saya boleh buat macam-macam ke arah jalan kebaikan. Tetapi jangan kita lupa, macam dalam cerita Spiderman kata,
lebih besar power yang kita ada, the bigger responsibility, kan, lebih besar tanggungjawab kita, lebih besar amanah kita. Sebab tu kita jangan ambil mudah soal ini. Memang soal iman kita. Allah nak uji keimanan kita. And especially bila sekarang ni berada dalam musim-musim pandemik macam ni, kan. Kita tengok ada orang yang Masya Allah berada di atas, tiba-tiba jatuh. Perniagaan ni sebelum ni elok, tiba-tiba bankrupt, menyembah bumi. Dan ada pula orang yang sebelum ni berniaga dia biasa-biasa, tapi kerana musim pandemik ni, rezeki dia naik. Mencanak tinggi, perniagaan dia semua menjadi-jadi. Subhanallah, kita boleh tengok macam mana Allah boleh meranapkan sesiapa yang Allah kehendaki dalam masa yang singkat, dan Allah boleh naikkan sesiapa yang dikehendaki dalam masa yang singkat. Allah kata, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau boleh cabut pula kuasa pemerintahan itu daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau hendaki, dan Engkau hina sesiapa yang Engkau kehendaki. Semua kekuasaan adalah milik Engkau, dan Engkaulah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat dalam surah Ali Imran ini, Allah nak cerita betapa berkuasanya Allah, betapa manusia ini sebenarnya tak ada kuasa. Tapi ada manusia, dia bersyukur dengan segala ujian, segala musibah yang dihadapi. Ada pula yang berputus harapan, give up. Dan sampai dia berasa mudah untuk nak berasa tertekan. Sampai ada orang yang memilih jalan-jalan yang buntu. Ada orang yang mengambil nyawanya sendiri. Kita lupa ketika itu bahawa dalam setiap ujian yang Allah uji kepada kita, Allah itu sebenarnya maha pengasih. Allah itu sebenarnya tahu apa yang baik pada hamba-Nya. Allah nak uji kita. Allah tak akan uji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau kita betul-betul beriman, dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir, apa Allah kata? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu, dan melainkan apa yang dia kerjakan. Apa yang mampu, apa yang kita boleh buat, apa yang mampu kita atasi, itulah yang Allah akan uji kita. Cuma kita ni kadang-kadang kita tak hopeless. Kita rasa tak ada dah harapan untuk nak kita atasi masalah kehidupan kita. Sebab ramai daripada kita sebenarnya masih belum faham lagi dengan konsep rezeki yang merupakan kurniaan Allah buat setiap hamba-Nya, baik di langit ataupun di bumi. Allah ni tahu. Allah ni tak akan berlaku zalim. Dan Allah ini dah atur semua ini. Hanya Dia sahaja yang tahu, Dia sahaja yang faham tentang hikmah, aturan dan tadbirnya. Sebab itu Allah dinamakan sebagai Al-Latif, yang maha halus tadbir dia, yang banyak benda yang kita tak faham, rupa-rupanya ianya ada kebaikan untuk kita kalau kita boleh bersabar, insya-Allah. Kan? Jadi bila saya tulis tentang buku ni, bukan saya nak suruh orang ni bila baca buku ini nak jadi kaya raya untuk macam kadang-kadang kita baca setengah daripada buku-buku yang bertemakan rezeki, seolah-olah memang nak motivate dia punya pembaca ni supaya berusaha untuk nak jadi kaya. Saya tak. Sebab pertama sekali adalah kita nak memahami konsep rezeki itu bagaimana. Kita semua ni ada rezeki. Cuma how kita mencarinya, macam mana kita membelanjakannya, macam mana kita menggunakan rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kita ni semua. Dan yang penting sekali, kita jaga agama Allah yang first, kita beriman kepada Allah, kita berusaha, Allah jamin rezeki kita ni semua. Jadi apa yang lebih saya nak fokuskan dalam penulisan ini ataupun dalam kupasan kita pada kali ini, sebab kita nak sentuh tentang banyak persoalan-persoalan yang selalu berlegar dalam fikiran masyarakat tentang rezeki. Dan misalnya bila kita, sometime dulu pun saya ada terlibat dalam beberapa aktiviti kebajikan, dan sekarang ni pun terlibat lagi dengan NGO Global Ihsan dan sebagainya. Kita jumpa dengan macam-macam golongan.
Bila kita jumpa dengan golongan, ada yang kita jumpa golongan yang susah. Itu banyaklah kita jumpa biasanya dalam misi-misi bantuan, kita jumpa orang-orang yang susah. Dan orang yang susah ni, bila kita jumpa dia, sometimes mereka ini tidak beriman dengan konsep rezeki ni, dia tak faham. Sampai dia menyalahkan Tuhan. Mereka seolah-olah menganggap Allah itu tidak adil. Kenapa mereka ini hidup dalam keadaan sedemikian rupa, sedangkan ada orang lain hidup dalam keadaan yang senang lenang. Banyak lagi konsep rezeki yang mereka tidak faham. Dan sometimes bila kita jumpa dengan mereka yang kaya, mereka yang ada kuasa dan jawatan, ada antara mereka yang angkuh pula. Sampai mereka merasakan seolah-olah rezeki itu di tangan mereka. Mereka mendapatkan rezeki itu seolah-olah dengan kebijaksanaan mereka, dengan usaha mereka, seperti Qarun yang dia kata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan rezeki ini semua kerana kebijaksanaan aku, kerana kehebatan aku sendiri. Jadi kita jumpa macam-macam golongan yang membuatkan saya fikir, kena tulis satu buku tentang ini untuk nak memahamkan para pembaca tentang rezeki. Dan kembali bila kita nak mencari petua-petua rezeki ni, semua kita kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ramai dah tulis tentang petua-petua dari segi marketingnya, daripada segi pengurusan akaunnya dan sebagainya, tetapi kita nak berbalik kepada apa yang Allah dan Rasulnya ceritakan tentang rezeki. Apa amalan-amalan yang bukan khurafat, yang bukan tak ada dalam ajaran kita ini. Amalan yang memang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi amalan-amalan gini sangat membantu kita insya-Allah untuk kita mendapat rezeki daripada Allah. Tetapi apa yang saya nak ingatkan adalah, kalau kita beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh petua-petua yang saya nyatakan ini, janganlah kita beramal tu semata-mata sebab kita nak kaya, ataupun kita amal sebab kita nak harta dunia ni. Bukan. Kalau kita nak buat satu amalan tu, kita kena ikhlaskan diri kita. Kita jangan sesekali buat satu ibadah ni untuk nak dapatkan habuan dunia. Sebaliknya, kita beramal, kita mencari keredaan Allah, kita mencari cinta daripada Allah, dan kita percaya bila Allah kasihkan seseorang hamba itu, pasti Allah akan mengganjari dia dengan penuh kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Dan ganjaran yang diberikan Allah itu hakikatnya merupakan kurniaan rezeki yang tidak ternilai, yang datang dalam pelbagai bentuk. Dan yang penting, apa yang kita nak cari adalah rezeki yang barakah. Bila kita ada keberkatan dalam rezeki kita, dalam kehidupan kita, kita dah tak perlu khawatir lagi, sebab barakah itu adalah kebaikan. Bila baik, maka insya-Allah semua itu akan baik-baik. Sama ada kita memang kaya ataupun kita tak kaya, tetapi bila ada barakah, ada kebaikan, don't worry, insya-Allah kehidupan kita akan baik-baik sahaja. Jadi itulah tujuan utama saya daripada tulis buku ini, supaya insya-Allah kita dapat suntik semangat dan kekuatan kepada mereka yang diuji, dan insya-Allah dapat membantu kita semua untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, insya-Allah kita akan cuba kupas sikit demi sedikit. Mungkin akan mengambil masa beberapa sesi, saya pun tidak pasti berapa sesi. Sebelum kita pergi kepada poin-poin utama, iaitu tentang 24 petua yang telah saya sebutkan di dalam buku ini, kita nak faham dulu apa konsep rezeki itu, apa yang dimaksudkan dengan rezeki. Ramai orang bila kita sebut rezeki, dalam kepala dia terus terbayang duit, terus terbayang emas, terus terbayang bisnes, anything habuan dunia ni. But kita balik kepada kalimah asal bahasa Arab. Even bahasa Melayu pun diambil daripada kalimah asal bahasa Arab. Rezeki bahasa Melayu sebenarnya berasal daripada rizq dalam bahasa Arab, ataupun dia punya tulisan dia 3 huruf, ra, zai dan juga qaf. 3 huruf akal. Yang mana kalau kita tengok dalam bahasa Arab, di setiap kali dia ada huruf-huruf ni, bila dicantumkan, dia ada satu maksud yang dibawa. Dan mesti akan ada maksud dia. So bila ra, zai, qaf ini dicantumkan menjadi satu kalimah, dia ada maksud memberi ataupun pemberian. Itu asal maksud dia. Jadi bila kita kata ar-rizq dalam bahasa Arab, dia adalah satu kata nama yang bermaksud apa-apa sahaja yang boleh memberi manfaat ataupun dimanfaatkan.
Jadi sebab tu rezeki ini dia tak terhad kepada aspek material semata-mata. Macam yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa, dia bukan hanya wang ringgit semata-mata, bukan hartanah, bukannya emas semata-mata, bukan tanaman, ternakan, pelaburan, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Itu sebahagian daripada rezeki, tapi ia tidak terhad kepada itu. Tetapi dia ada yang berbentuk material seperti itu, dan ada juga yang berbentuk ma'nawi, benda-benda yang tidak boleh disentuh kan, tetapi boleh dirasa, seperti kesihatan, seperti ilmu, kemasyhuran, kuasa, kedudukan, sikap jiran di sekeliling, kawan-kawan, kasih sayang. Ini semua termasuk di dalam rezeki. Ada yang berbentuk material seperti tadi, ataupun kita kata hissi, ada yang berbentuk maknawi, sesuatu yang kita tak boleh nak sentuh. But conclusion dia, apa-apa sahaja yang boleh memberikan manfaat kepada kita di dunia, di akhirat, itulah rezeki. Maka kerana itu Allah dikenali sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni apa? Ar-Razzaq ni yang maha memberi rezeki. Kan? Bila kita kata Ar-Razzaq, asal perkataan dia rizq. Tetapi timbangan bahasa Arab, timbangan kalimah di atas kata kunci dia fa'al, Razzaq, dia mesti membawa maksud bersangatan. Dan contohnya bila kita kata kaki pukul, orang pemukul biasa daribun, daripada kalimah darabah. Tapi bila kita kata darab, maksudnya dia ni memang kaki pukul. Akilun, si pemakan, daripada akala. Tetapi bila kita kata dia ni pemakan, memang kuat sangat makan, kita sebut dia akal. Begitulah. So bila Allah ni dikatakan sebagai Ar-Razzaq, bukan hanya sekadar Ar-Raziq, tetapi Ar-Razzaq, maksudnya Allah ini memang maha memberi. Kurniaan Allah ini sangat banyak. Kan? Sangat luas, meliputi pelbagai aspek kehidupan. Sebab tu Allah kata dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tak ada satu pun daripada makhluk yang bergerak, yang melata di atas muka bumi ini, melainkan Allah lah yang menanggung rezeki dia. Semut, ikan, burung, monyet, apa sahaja kita tengok, makhluk-makhluk Allah di daratan ataupun di lautan, Allah lah yang maha memberikan rezeki. Sebab tu bila Allah nak umpamakan kita dengan tawakal, Nabi umpamakan dengan burung. Tawakal burung ni dia boleh keluar hari-hari di dalam keadaan perut yang lapar, tetapi dia boleh kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Dan tak ada pula burung-burung ini mati kebuluran dekat luar, melainkan jika ada tangan-tangan yang merosakkan habitat mereka. Kalau tidak, insya-Allah dia orang tak ada kerja, tak ada akal, tetapi dia orang pasti, burung-burung ini pasti akan ada makanan-makanan, rezeki-rezeki dia. Ya. Dan rezeki ni ada kalanya kita boleh dapat secara bersebab. Usaha kita, kebijaksanaan kita, dan ada juga tanpa sebab. Boleh juga tiba-tiba rezeki durian runtuh, bergolek. Dan tiba-tiba kita baru terfikir pasal durian, tiba-tiba Allah gerakkan hati sahabat kita postkan durian pada kita. Tiba-tiba pula rezeki itu datang, mengejutkan. Ada rezeki yang kita dapat dengan permintaan. Kita minta, boleh tak untuk nak kita nak dapat ni, nak dapat sekian. Ada yang tanpa permintaan pun kita boleh dapat. Kan? Dan ada pula orang yang dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Ini rezeki yang paling hebat sekali. Rezeki yang manusia paling happy actually is rezeki yang tak disangka-sangka. Allah dah cipta satu gelombang dalam otak kita, kan, ataupun satu chemical yang dipanggil sebagai dopamin ini. Antara fungsi dia adalah bila ada benda yang tak disangka-sangka, reward yang tak disangka-sangka, kita akan rasa so happy, so excited. Itu sebab tu Allah ni, dia selalu bila dia nak ganjarkan kepada orang-orang yang bertakwa ni, Allah akan kata rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab itu akan the truly happiness bagi orang-orang yang beriman. Especially reward of syurga.
Yang mana syurga ini bila Allah kata kita tak boleh nak bayangkan dia, kita tak boleh nak imagine dia, kita tak boleh nak terlintas dalam hati kita, tak pernah nampak. Bila kita dapat that reward, alhamdulillah, kita akan bersyukur kepada Allah yang telah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan orang yang masuk syurga. Dan Al-Quran Allah kata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah. Kalau tak kerana Allah, kami tidak akan mendapat hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, kami tidak akan mendapatkan syurga Allah. Dan semua ni semua adalah rezeki kurniaan daripada Allah yang Maha Pemurah. So selagi mana kita dapat rezeki-rezeki Allah ni dengan cara yang halal, cara yang diredai oleh Allah, maka tak ada masalah untuk nak kita mencari rezeki Allah ini. Dan Allah kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah kata, Allah lah yang ciptakan langit dan bumi. Allah lah yang turunkan hujan daripada langit. Dan daripada hujan itu Allah keluarkan buah-buahan untuk nak jadi makanan kepada kita. Allah lah yang memberi kemudahan kepada kita untuk kita nak gunakan kapal-kapal di laut untuk nak berlayar dengan perintahnya. Allah telah kurniakan sungai kepada kita untuk nak kita ambil manfaat. Allah ciptakan matahari, yang mana matahari itu adalah antara punca kehidupan kita di atas muka bumi ini. Allah jadikan siang malam ni semua. Dan tak ada apa yang Allah ciptakan ni melainkan pasti akan ada faedahnya kepada diri kita. Dan Allah kata kalau kita nak hitung, you try to count nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, jangan harap kamu tak akan boleh nak menghitung dia. Tetapi manusia ini ingkar, sangat suka untuk nak mengingkari Allah, mengingkari lazalumun kafar, zalim yang tak letak tempat dia, tak letak sesuatu itu pada tempat dia, dan suka kafar ni, suka mengingkari. Kita suka ingkar pada nikmat Allah, kita lupa pada Allah. Dan kita kalau manusia ni buat baik pada kita, kita ingat pada dia dan kita akan cuba balas budi dia. Tetapi Allah yang telah kurniakan kita segala kebaikan, dan apa sahaja bentuk kebaikan yang kita ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang kita nak menghargai nikmat Allah ini dengan kesyukuran dan menunaikan ataupun menjadi hamba Allah yang diredai dia. Tetapi ramai daripada manusia dengan rezeki dan kurniaan daripada Allah itu, mereka semakin angkuh, semakin kufur kepada Allah. Tetapi macam mana pun kufurnya manusia ini, Allah ini Maha Pengasih. Dan itu sebahagian daripada rahmat Allah yang Allah nak kurniakan kepada kita. Dan rezeki ini ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat, ada yang boleh dirasai, ada yang zahir, ada yang tersembunyi, ada yang sedap dirasa, ada yang pahit, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kita tak akan mampu, Allah kata, tak akan mampu untuk nak kita hitung semua nikmat daripada Allah ini. So, banyak sebenarnya kurniaan-kurniaan Allah kepada kita. Just imagine, kan, nikmat Allah bagi mata kita ni sekarang ni, untuk nak kita boleh nampak warna, kita boleh nampak biru, kita boleh nampak warna hijau, kita boleh nampak anything. Kita boleh rasa, kita boleh bau, kita boleh gunakan diri kita ni. Subhanallah, ini semua nikmat yang tak ternilai. Cuba bayangkan Allah tarik sikit je. Tengok kita macam mana masa kita demam. Masa kita demam ni Allah tarik sikit kita, mungkin kita sesema, kita tak boleh nak bau, kita tak boleh nak makan pun rasa tak berselera, dan muntah balik dan sebagainya. Masa demam tu kita dah rasa, ya Allah, lemahnya aku ketika ini. Dan masa tu kita baru rasa, ya Allah, besarnya nikmat kesihatan. Yang mana sebab tu Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia ini selalu leka, selalu alpa.
Nikmat apa? Nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Ini semua nikmat daripada Allah. Nafas yang kita hela ni sekarang ni, ini semua bila kita boleh bernafas. Cuba tahan nafas kita sikit. Saya nak tengok. Lepas seminit. Tahan nafas kita dah rasa apa? Tak boleh bernafas. Siksa kan? Kita dah rasa, ya Allah, masa tu kalau Allah boleh berikan kita sedikit nafas, kita rela untuk nak tukar dengan segala apa yang kita ada. Apa guna kita memiliki semua benda kat dunia ni, tapi kalau kita tak boleh bernafas dah, kita mati. Nampak? Nafas yang sikit itu memiliki makna harga yang sangat mahal. Cuba kita jual mata kita. Nak tak kita jual kedua-dua mata kita ni dengan harga 1 juta? Kita tak akan nak. Apa guna kita ada berjuta-juta harta tetapi mata kita ni tak boleh nak melihat? So sebenarnya dalam diri kita ni sebenarnya dah ada anugerah rezeki yang tidak terhitung. Jangan kita tukar dia. Jangan kita serahkan nyawa kita semata-mata kita merasakan kita tak ada rezeki wang ringgit. Sedangkan apa yang kita ada ni, nafas yang kita ada, semua rezeki Allah yang tidak ternilai. Duit kita boleh cari, nyawa tak akan ada, tak akan boleh dicari ganti lagi. Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Quran Allah sebut rezeki ni banyak kali kan, 123 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Macam-macam bentuk Allah sebut. Dalam uslub bahasa Arab ada yang Allah sebut dalam bentuk suruhan, ada yang Allah sebut dalam bentuk benda yang lepas, ada yang Allah sebut dalam bentuk kata nama dan pelbagai lagi. Tetapi penggunaan kalimah rezeki di dalam Al-Quran umumnya kalau kita tengok, dia memiliki dua maksud, dua pengertian. Yang pertama, pemberian. Anything, apa-apa sahaja pemberian dalam apa jua bentuk, itulah yang Allah gunakan kalimah rezeki. Dia ada dua maksud. Ini maksud yang pertama. Contohnya bila Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Kan maksudnya orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, yang mendirikan salat dan membelanjakan sebahagian yang kami berikan rezeki kepada mereka. Razaqna, maksudnya apa yang kami give, we give them. Allah yang beri kepada manusia itu rezeki. So rezeki ini maksud yang pertama, maksud dia adalah pemberian. Dan bila Allah kata infak rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka lah yang berinfak, yang memberikan, yang membelanjakan apa yang diberikan rezeki kepada mereka. So maksud rezeki itu tidak terhad dalam ayat itu, bukan terhad kepada harta semata-mata. So anything rezeki yang berbentuk ilmu, kita infak. Ilmu kalau kita ada, kita infak. Tak semestinya infak ni dengan duit ringgit harta sahaja. Kita ada ilmu, kita infakkan harta kita. Kita ada harta, kita infakkan harta kita. Kita ada kudrat, kita infakkan kudrat kita. Apa-apa sahaja yang kita miliki, kita boleh berikan, kita boleh kongsikan. Itulah yang dimaksudkan menginfakkan apa yang telah direzekikan kepada kita. So itu maksud yang pertama, rezeki dalam Al-Quran, iaitu memberi. Maksud yang kedua adalah nafkah ataupun pembelanjaan. Itu Allah juga gunakan perkataan rezeki dengan maksud perbelanjaan lah. Allah kata dalam suratul Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bila Allah kata kita wajib untuk nak rizquhun, untuk nak beri makan. Maksudnya kita nak belanja anak-anak kita ni, kita nafkah tu wajib untuk bagi ibu bapa ni untuk nak beri kepada anak-anak mereka. So rezeki ni juga bermaksud perbelanjaan. So kat sini nombor 2 maksud material. Maksud yang pertama, anything of pemberian daripada Allah. Yang pertama luas, yang pertama dikecilkan lagi skop dia. Baik. Allah, bila Allah sifatkan antara nama-nama Allah, iaitu
Ar-Razzaq. Tadi kita dah sebut tentang Ar-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Bila kita faham tentang nama Ar-Razzaq, maksudnya kita akan faham bahawa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ramai daripada kita lebih yakin dengan bila sumber rezeki yang kita perolehi, yang kita ada ni, maybe kita ada kereta mewah, maybe kita punya makanan pun lazat-lazat, mungkin pakaian kita mahal-mahal. Ramai orang dianggap sumber rezeki dia adalah daripada apa? Daripada hasil kerja keras, daripada kepintaran, daripada usaha semata-mata. Kita lupa sebenarnya sumber rezeki yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Sedangkan usaha kita, perancangan kita, kepintaran kita dan segala apa yang kita rasakan sebagai sumber itu tadi hanyalah wasilah untuk mendapatkan rezeki Allah itu. Itu cuma salah satu daripada cara sahaja. Sebab itu tak semestinya orang yang berusaha keras dia akan dapat. Tak semestinya orang yang bijak dia akan dapat. So at the end of the day, siapa yang memberi? Allah. Allah nak bagi kepada orang yang rajin, Allah nak bagi kepada orang yang tak berapa rajin pun boleh. Allah nak beri kepada orang yang pandai, Allah nak beri kepada orang yang tak berapa pandai. Allah nak beri kepada orang yang baik, Allah nak bagi juga kepada orang yang tak baik. Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Jadi kejayaan ataupun kegagalan dalam kita nak memperolehi sesebuah rezeki itu bergantung pada keizinan Allah. Allah. Sebab tu sangat penting untuk kita ni kuatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sangat penting untuk nak kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya bila kita doa, kita minta kepada Allah, Allah boleh makbulkan apa yang kita hajati. So bila kita disayangi oleh Allah, Allah tidak akan mensia-siakan hamba-Nya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Allah pasti akan menjaga kamu. Allah lah yang Maha Razzaq, yang akan melimpahkan segala macam kurniaan. Allah yang Maha mengetahui. Allah tak perlukan kepada kita. Kita yang perlukan kepada Allah. Sebab segala limpah kurnia daripada Allah, Allah berikan kepada kita ni semua untuk nak uji kita. Adakah kita terus mentaati Allah? Sama ada kita kaya ataupun kita miskin, kita tetap menjadi hamba Allah ataupun kita kufur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah kata, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Dan Allah sambung lagi, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Allah kata, aku tak ingin sekali-kali, aku tak mau, sesekali aku tak mau rezeki daripada kamu. Aku tak perlu pun. Aku tak perlu makan minum. Tak payah nak hidangkan makanan-makanan kepada aku. Tetapi Allah jugalah yang Maha memberikan rezeki kepada sekian makhluknya. Allah nak ingatkan kepada kita, siapa itu semua? Apa itu? Daripada mana sumber rezeki ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah nak ingatkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita langsung tak akan usik kekuasaan Allah. Allah can give. Allah tak perlukan siapa-siapa sebab Allah itu Maha sempurna. Allah tak perlukan kepada kita. Kita yang perlukan kepada Allah sebab kekurangan yang kita miliki. Kita lemah. Kita miskin. Kita tak ada kudrat. Kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, jangan lupa untuk nak cari keredaan Allah. Jangan kerana kamu nak mencari projek bernilai 10-20 juta, kamu abaikan keredaan Allah. Jangan kita ketepikan. Jangan kita ingat 10 ataupun 20 juta itu
adalah rezeki yang baik bagi kita. Ya, maybe it's satu kind of rezeki, tetapi ada rezeki yang baik, ada rezeki yang tidak baik. Rezeki yang tidak baik, walaupun didatang dalam keadaan banyak, tetapi dia akan mencampakkan empunya diri ke dalam api neraka. Tetapi rezeki yang baik, walaupun sedikit, tetapi dia akan menjaga empunya harta itu, insya-Allah dia akan masuk syurga Allah. Sebab tu jangan kita lupakan Allah. Bila kita dapat sebarang rezeki daripada Allah, bersyukur pada Allah, ucapkan alhamdulillah. Jangan kita pergi berjoli, berkaraoke, kita pergi spend benda-benda yang unnecessary. Ramai orang dia nak cari harta ni, dia sanggup buat maksiat, dia sanggup merasuah, dia sanggup untuk nak berhibur dengan wanita, tenggelam dalam dunia ini semua. Tapi berapa ramai orang yang merayu meminta kepada Allah rezeki Allah ni dengan setulus ikhlasnya. Dalam hadis qudsi Allah kata, ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadrak ghinan wa asudda faqrak, wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, tumpukanlah dirimu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Nescaya aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan. Aku akan tutup kamu daripada kefakiran. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya, aku akan penuhkan dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Maksudnya, Allah nak kata kepada kita, kalau kamu mencari harta dunia, tetapi dalam hati kamu tak ada Allah, kamu akan sentiasa rasa miskin sentiasa. Sebab tu kita akan tengok, ada orang sudah jutawan pun, dia dalam diri dia tak rasa dia ni jutawan. Dia sentiasa rasa dia miskin, tak cukup-cukup, ada je benda hidup dia tak tenang. Dia rasa serabut, dia rasa depression. Kita selalu dengar selebriti-selebriti. Kita dengar even paling banyak di Hollywood umpamanya. Memiliki segala kemewahan, kemasyhuran, populariti, semuanya mereka ada. Tetapi kenapa kita dengar ramai kes-kes depression di sana? Dia tak pernah rasa ketenangan jiwa. Dia rasa diri dia sentiasa miskin. Tetapi orang yang penuhkan hati dengan Allah, dia akan rasa tenang. Dia tidak akan disibukkan benda-benda yang tidak perlu. Contoh, ada seorang sahabat, dia cerita pada saya macam mana masa zaman-zaman dia jahiliah dululah. Masa tu dia rasa bila dia nak dapatkan harta dunia, bila nak dapatkan projek-projek dunia ni, dia kena mix around dengan people, kena socialize, kena clubbing, kena berkaraoke, buat macam-macam maksiat semua. Dia sibuk dan dia akan spend a lot untuk program-program macam tu. Dan dia tidak pernah, dia sendiri dia tak rasa tenang. Walaupun dia kata nampak macam benda itu hiburan, tetapi at certain point, dia rasa macam tak tenang hidup. Dia terpaksa buat benda-benda ni semua for the project. Tetapi bila dia sudah insaf, alhamdulillah, dia kata Allah bagi dia ketenangan. Dia rasa macam, dia baru dia nak rasa dia tu kaya sebenarnya. Sebab dia dah tak spend lagi tu the club yang mahal-mahal begitu. Dia dah tak rasa lagi untuk nak spend kepada benda-benda yang tidak memberikan faedah kepada dia di dunia dan akhirat dia. Tetapi dia dah ada banyak lebihan-lebihan. Keinginan dia. Dia dah ada wujud sifat qanaah. Dia dah tak ada nak rasa tamak lagi dah. Dia dah rasa ada benda yang cukup, apa yang boleh menjaga dia, keluarga dia di dunia ni, insya-Allah menjaga agama dia. Dia boleh bantu orang, dia boleh buat kebaikan sana sini. Dia dah rasa alhamdulillah, kehidupan dia rasa cukup aman, cukup damai. Tapi sekarang ni kita tengok manusia berlumba-lumba mencari kekayaan sampai melupakan pencipta dia. Tak peduli soal halal dan haram. Peduli apa? Mengundang kemurkaan Allah. Asalkan aku boleh dapat projek ini,
aku boleh dapat harta ini. Orang macam ni susah untuk nak dapat kepuasan dan dia tak akan merasakan harta yang bertimbun itu mencukupi. Nampak zahir dia kaya tapi jiwanya miskin. Ada orang kaya tetapi susah dia nak beri. Kan kalau diberi pun tak macam dia orang kaya. Sebab dia rasa macam berkiralah. Macam Allah nak bagi tu pun macam orang kata, kalau orang miskin, kalau orang yang tak berapa banyak harta, dibagi certain amount tu kita tahu dia mungkin besar bagi dia. Tapi dia willing to give, menunjukkan jiwa dia yang besar. Tapi ada orang macam kaya. Kalau bercerita pun dia asyik cakap dia ni memang kaya. Tapi time bila dia memberi, ya Allah macam orang biasa aja. Macam seolah tidaklah dia ni Allah kurniakan dia rezeki yang lebih. Dan amat malang kalau kekayaan dunia yang kita miliki ini tidak mampu untuk nak meraih kekayaan di akhirat. Dan amat malang apabila kekayaan yang kita miliki ini dirasakan seperti kemiskinan yang tidak pernah mencukupi. Wallahil azim. Demi Allah, betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Man kanatil akhiratu hammah ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah wa man kanatid dunya hammah ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah. Sesiapa yang keinginan dia, tujuan dia adalah untuk nak menggapai akhirat semata-mata, tujuan dia nak akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Kekayaan, dia akan rasa diri dia kaya. Allah akan satukan keinginan dia yang tercerai-berai ni. Maksudnya selama ni kalau kita ni nakkan dunia semata-mata, sebab tu kita tak cukup-cukup. Kita nak ini, nak itu, nak ini, nak ini, macam-macam benda yang unnecessary, benda-benda yang tak bermanfaat kepada kita, kita nak macam-macam banyak. Sebab tu kita tengok bila Allah bagi kita sikit harta, ada orang kalau dia ada 2-3 pasang kasut pun sepatutnya dah cukup memadai. Dalam kasut tu pun mahal, tapi ada orang dia akan beli sampai 40-50 kasut dia ada. Bukan semua dia pakai pun. Dibeli untuk apa? Kepuasan hati dia. Tetapi hati mana pernah puas? Sebab hati itu dah macam-macam, dah terbelah sana sini. Aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, nak ni, nak ni, nak ni. Keluar new edition, I want to buy this. I want that, I want to. Semua benda dia nak. Tengok kehidupan selebriti-selebriti Hollywood. 40 biji kereta semua pakai. Padahal kereta tu tak pakai pun. Rolls Royce saja ada. Tengok Floyd Mayweather. Rolls Royce saja ada 3. Dan dia kata dia tak pakai pun. Benda yang nampak macam sama dia beli 3. Buat apa? Walaupun dia mampu. Why? What for? Pakai satu dah lah. Sama je bendanya. Sebab tu kita tak rasa kaya. Tetapi orang yang nak akhirat, Allah akan satukan hati dia. Dia dah tak ada banyak benda dia nak dah. Sebab dia dah nampak, I want akhirat. Aku nak apa yang Allah sediakan kepada aku di akhirat. Masa tu dia sekadar apa yang dia ada, it's okay, fine by me. Aku teringin ni, aku belilah. Tapi tak adalah sampai dia pergi jadikan satu collection yang tidak diperlukan. Sebab tu kita tak pernah rasa cukup. Itu Allah kata. Sebab tu dalam hadis tadi, Nabi kata, orang yang nakkan akhirat, dunia pun akan kejar dia, akan tunduk dia. Tetapi Nabi kata, sesiapa yang keinginannya adalah untuk nak dunia semata-mata, maka Allah akan menjadikan dia tak pernah rasa cukup. Allah akan cerai-beraikan keinginan dia. Dunia pun dia tak perluhi kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nampak tak realiti? Ini dunia yang kita sekarang sedang kita hidup. Kadang-kadang kita kaya.
Tapi it not necessary that kita ikut hawa nafsu kita dalam berbelanja. Hati kita ni, apa yang kita nak. Banyak mana pun yang kita ada, kita tak pakai, apatah lagi tak dibawa mati. Orang yang yakin dengan Allah, dia tak akan risau dengan ujian kesempitan. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita yakin. Kita tahu kita tidak akan mati, melainkan Allah akan sempurnakan rezeki kita. Allah ingatkan kita tentang segala macam rezeki kurniaan Allah yang luas ni. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada benda yang mati? Siapakah yang keluarkan benda yang mati daripada makhluk yang hidup? Dan siapa pula yang mentadbirkan segala urusan alam? Pasti even orang musyrik pun akan menjawab, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Allah nak ingatkan kita, setiap apa-apa yang mampu kita nikmati manfaat ni semua, ini adalah bentuk rezeki. Setiap apa yang ada di atas permukaan bumi ataupun di bawahnya, itu adalah rezeki. Apa sahaja yang di dalam air, di bawah air, yang kena sinaran matahari, yang tak kena sinaran matahari, itu semua adalah rezeki Allah. Tapi rezeki Allah ni, dia selalu akan mengelabui hati kita. Tapi kalau kita betul-betul yakin bahawa Allah itu sebagai Ar-Razzaq, maka insya-Allah akidah kita akan diperkukuhkan dan insya-Allah kita akan semakin positif kehidupan kita. So, apa antara kesan keimanan terhadap konsep Allah yang Maha Ar-Razzaq? Yang pertama, dia membebaskan kita daripada syirik. Yang kedua, menambahkan lagi kesyukuran kita kepada Allah. Yang ketiga, dia menambahkan tawakal kita kepada Allah. Yang keempat, kita akan selalu berdoa kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah itu tinggi. Yang kelima, kita akan semakin redha, maksudnya kita akan sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Yang keenam, kita akan mudah untuk berbuat baik sesama manusia. Yang ketujuh, kita akan bertambah cinta kepada Allah. Dan yang ke-8, insya-Allah dia akan membersihkan hati kita daripada sifat hasad dan juga tamak haloba. Jangan kita khawatir dengan kesempitan rezeki, sedangkan khazanah Allah itu sentiasa penuh lagi tersedia. Jangan kita mengharapkan kepada sesiapa, sedangkan Allah sentiasa bersedia mengabulkan hajatmu. Dan sekiranya kita terlepas Allah, maka kita akan terlepas segala kebaikan. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Dia. Janganlah kita berehat. Dan Allah telah berikan rezeki Dia kepada kita. Janganlah kita penat untuk nak mencari Dia. Dan kalau Allah yang mampu menciptakan seluruh alam semesta ini tanpa berasa penat, sukar ke Allah nak berikan kepada kita secebis daripada kehidupan dunia ini? Allah tak pernah lupakan sesekali rezeki hamba-Nya. Termasuk orang yang kufur kepadanya, apatah lagi orang yang mentaati Allah. Dan Allah jugalah yang Maha Penyayang. Dan ingat kepada Allah, insya-Allah Allah akan ingat kepada kita. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita insya-Allah. Jadi insya-Allah saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita berkenaan dengan panduan ataupun petua rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini pada minggu hadapan. Jangan lupa pada minggu hadapan waktu yang sama pada hari Rabu malam, insya-Allah kita akan bersiaran di Zoom, kita ada di IG, dan kita insya-Allah bersiaran juga live di Facebook saya dan juga Facebook Global Ihsan insya-Allah. So saya tak mau
melewatkan semua yang mungkin sudah mengantuk, dan kita sambung lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa dan jangan ke mana-mana, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Nanti insya-Allah kita lalu sikit beberapa siri, dan sesiapa yang ada persoalan nanti kita akan buka, dan berkaitan dengan tajuk kita insya-Allah. Dengarkan dulu, jangan terburu-buru. So kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.